Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Lama tak jumpa, apa khabar? Baik, untuk tahun ni, straight to the point. Saya ditugaskan untuk mengajar sejarah tingkatan 3 beta. Satu kelas ni saja. Alpha cikgu lain ajar dan kelas-kelas lain pun cikgu lain ajar. Baik, untuk nak menjimatkan masa, saya cuba buat video ni secara ringkas supaya awak dapat tonton, awak tidak rugi sangat awak punya data. Dan selepas 2 minggu ni, kita akan ke sekolah, kita jumpa di sana nanti, baru saya ulang balik dan terangkan dengan lebih lanjut. Ini sekadar saya buat video pengenalan dengan awak saja. Baik, buka buku teks tingkatan 3, dah dapat ke belum? Siapa yang dah dapat buku teks tu, buka buku. Yang tak dapat buku lagi, saya bagi link kepada awak supaya awak dapat tengok buku teks secara digital. Okey, ini saya tunjuk pada awak ialah buku sejarah tingkatan 3. Dia adalah rentetan lah daripada tingkatan 1, daripada tingkatan 2 dan ni masuk yang tingkatan 3. Ini buku baru. Kalau buku lama, senior-senior awak dulu, saya ajar tajuk ni sama, tapi masa di tingkatan 1. Baik, kita buka isi kandungan. Ada 8 bab semuanya. Cumanya hari ini saya nak fokuskan kepada bab yang pertama. Bab yang pertama ni ialah kedatangan kuasa barat. Dalam bab yang pertama ada 4 subtopik: kestabilan dan kemakmuran negara kita, faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita, kemudian persaingan antara kuasa barat itu untuk mendapatkan tanah jajahan khususnya di kawasan negara kita ni, dan yang keempat, perbezaan strategi. Apa yang kuasa barat aturkan untuk menguasai negara-negara yang berada berhampiran dengan negara kita. Untuk hari ini kita nak tengok bab yang pertama 1.1. Tapi 1.1 ni saya dah tengok, saya dah baca, saya dah kaji, dia terlalu panjang. Sampai 9 muka surat rasanya. Untuk tu saya bahagikan kepada 2, iaitu 1.1 untuk hari ini dan 1.1 yang sebahagian lagi untuk PDPR yang akan datang. Okey, kita tengok terus kepada tajuk hari ini. Buka buku awak muka surat 2, bab yang pertama, kedatangan kuasa barat. Saya baca saja dulu, sambil-sambil tu kita tengok gambar. Ini adalah Pelabuhan Melaka. Sebenarnya kuasa barat ni dia mula masuk ke Semenanjung Malaysia. Pada masa tu, Semenanjung Malaysia kita namakan sebagai Tanah Melayu. Dan Sabah dan Sarawak bukan Tanah Melayu. Itu awak kena bezakan. Nanti kita akan belajar juga tentang Sabah dan Sarawak. Tengok gambar ni dulu. Kemakmuran kegiatan perdagangan di Pelabuhan Melaka. Tengok sinopsis di bawah ini. Kestabilan dan kemakmuran negara kita telah menarik kedatangan pelbagai kuasa barat. Terdapat pelbagai faktor yang telah mendorong kedatangan kuasa barat. Mereka bersaing dan menggunakan pelbagai cara strategi untuk mendapatkan tanah jajahan. Perbezaan strategi yang digunakan oleh kuasa-kuasa barat ini untuk menguasai negara kita menyebabkan kuasa barat dapat meluaskan kuasa dan pengaruh mereka ke alam Melayu. Alam Melayu kita dah belajar dah masa tingkatan 2 dulu. Kena ingat baliklah. Semua kawasan Asia Tenggara ni kita namakan sebagai alam Melayu. Sebelum itu, kita tengok pula muka surat 3. Ada gambar ni. Gambar ni, serangan penduduk tempatan ke atas kapal British 1843 di Sabah. Okey, ini di Sabah. Kita nak tengok dulu kerana Malaysia mula-mula dikuasai oleh kuasa barat di Melaka. Kita tengok apa yang kita akan pelajari dalam bab ini. Muka surat 3. Nombor 1. Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang kestabilan dan kemakmuran negara kita.
Ini yang kita akan belajar hari ini, menghuraikan faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Ini yang lain lah. Nombor 2, nombor 4. Nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu biarkan dulu. Kita nak tengok nombor 1 saja hari ini. Tentang elemen kewarganegaraan dan nilai civic yang kita akan dapat pun awak boleh baca saja di situ. Yang penting sekarang ni kita nak tengok di muka surat 4. Terus kepada kestabilan dan kemakmuran negara. Ini adalah tajuk yang kita belajar hari ini. Pengenalan dia, negara kita ni dia mempunyai sistem pentadbiran dan pemerintahan yang stabil pada masa ini. Pada masa ini ni maksud dia pada masa sebelum kedatangan kuasa barat, Melaka khususnya mempunyai satu pentadbiran yang stabil. Dan kestabilan sistem pemerintahan dan pentadbiran ini merupakan hasil kebijaksanaan pemerintah. Mereka sedia berganding bahu dengan rakyat untuk membangunkan negeri. Kemakmuran negeri pula datang daripada sumber hasil bumi dan hasil alam yang dimanfaatkan untuk memajukan ekonomi. Selain itu, kemuncak kemakmuran ialah perkembangan dan kegemilangan kegiatan intelektual. Ini semua akan dibahaskan dalam 1.1. Cuma macam saya cakap tadi, saya akan pecahkan 1.1 ni kepada 2 kali waktu pengajaran. Kita tengok kestabilan dulu. Negara kita telah mewarisi sistem pemerintahan beraja dan pentadbiran yang mantap. Sistem pentadbiran, sistem perundangan dan struktur sosial masyarakat tersusun dengan sistematik. Tak perlulah saya baca satu persatu. Awak pun boleh baca. Tengok dulu di bahagian bawah ni. Dia ada hierarki ataupun ada organisasi. Carta organisasi. Macam mana sistem pemerintahan dan struktur sosial khususnya. Kalau kita tengok di sini, negeri Melaka. Kita rujuk kepada negeri Melaka. Negeri-negeri lain pun sama juga. Ada sultan. Melaka pada zaman dahulu ada sultan. Kemudian ada pembesar. Pembesar-pembesar inilah yang membantu sultan untuk mentadbir negeri. Dan di bawah pembesar ada pula penghulu-penghulu yang menjadi ketua-ketua di setiap mukim. Kita baca yang warna pink tu. Sultan. Dia sebagai pentadbir pada peringkat negeri, diketuai oleh raja ataupun sultan. Baginda menjadi lambang kedaulatan negeri. Kaum kerabat diraja serta pembesar membantu pentadbiran dan melaksanakan perintah sultan. Setiap satu-satu masa cuma ada satu sultan saja di satu negeri. Tak boleh ada dua sultan. Kemudian sultan akan melantik pembesar-pembesar dia. Jajahan dan daerah ditadbir oleh pembesar yang dilantik oleh sultan. Pembesar melaksanakan tugas menjaga keamanan, kemakmuran, kestabilan dan membantu mengekalkan kedaulatan negeri. Sistem ini adalah sistem agihan untuk melaksanakan pentadbiran. Kalau sultan nak melaksanakan pentadbiran secara berseorangan, mustahillah. Dia ada pembesar-pembesar yang membantu dia. Dan sampailah ke peringkat penghulu. Sebenarnya di bawah penghulu tu ada lagi ketua kampung, ada banyak lagi pentadbir-pentadbir kecil yang ditugaskan untuk mengendalikan sesuatu kelompok. Okey, kita tengok lagi apa yang ada dalam buku teks kita ni. Apa yang saya sebut tadi itu kita namakan sebagai sistem pemerintahan beraja. Untuk muka surat 6 ni, dia bagi contoh kepada kita tentang 3 sistem pemerintahan yang berada di Malaysia. Ini pada zaman dahulu lah. Yang pertama di Negeri Sembilan, sebab Negeri Sembilan ni dia lain daripada yang lain. Sarawak dan juga Sabah. Kalau di Negeri Sembilan, kita tengok daripada bawah hierarki pemerintahan di Negeri Sembilan. Ada anak buah, ibu soko, kemudian buah pak, lembaga, undang yang tuan besar ataupun yang di-Pertuan Besar. Yang di-Pertuan Besar ni dilantik dari bawah. Sebab tu anak panahnya dari bawah naik ke atas. Bukannya atas turun ke bawah. Kita tengok yang Sarawak pula. Sistem pemerintahan di Sarawak ada sistem kesukuan, ada juga sistem kesultanan. Kesukuan ni bermaksud dia sistem bangsa dia.
pemerintahan ikut adat. Yang kedua, sistem ikut sultan. Dan satu lagi di Sabah, sistem pemerintahan di Sabah ada kesukuan, kesultanan dan sistem ketua bebas. Awak boleh tengok warna hijau dan warna kuning tu ada perundangan, bermaksud undang-undang. Inilah undang-undang yang terdapat di negara kita. Ada contohnya adat pepatih, ada hukum kanun Melaka, hukum kanun Pahang, Undang-Undang 99 Perak. Di Sarawak pula ada undang-undang sendiri, iaitu secara tradisi turun-temurun melalui kepercayaan suku masing-masing. Hubungan luar yang baik juga boleh meningkatkan kestabilan ekonomi, politik dan sosial. Kebijaksanaan pemerintah tempatan menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan menyebabkan mereka dapat meluaskan pengaruh, melindungi daripada ancaman musuh, memajukan ekonomi negeri dan menstabilkan sistem pemerintahan. Di bawah muka surat 5 ni, tadi saya ada sebut Ibu Soko. Apa itu Ibu Soko? Individu yang mengetahui, memahami, menghafal adat dan asal-usul kelompok keluarga yang diwakilinya. Ibu Soko terlibat secara langsung dalam pemilihan dan pelantikan buah pak. Okey, ni 5 muka surat saya terangkan secara laju, ringkas supaya awak boleh memahami. And then kita tengok muka surat 6, 7. 6 dan 7. Okey. Muka surat 8, 9 kita tengok dalam PDPR yang akan datang. Tadi saya ada sebut tentang kestabilan. Sebenarnya negara kita ni ada kestabilan dan juga ada kemakmuran. Makmur ni bermaksud hasil-hasil negara kita melimpah ruah. Maksud dia kita kaya sebenarnya. Negara kita terkenal di pesada antarabangsa kerana memiliki kekayaan hasil bumi dan sumber alam. Daripada hasil galian, kesuburan tanah, sumber makanan, kelautan, flora, fauna. Flora tu tumbuh-tumbuhan, fauna tu adalah sumber-sumber haiwan. Tengok hasil bumi yang ada di negara kita. Mendulang secara tradisional. Kita ada emas, ada biji timah, ada perak. Kemudian kita juga ada rempah ratus, dama, rotan. Semua benda-benda ni adalah benda yang berharga pada masa tu. Di Sabah pula kita ada kapur barus, kayu kayan, getah jelutung, kayu gaharu, kayu cendana. Dan hasil-hasil ini dijualkan kepada pedagang-pedagang Cina, Jepun, Siam dan India. Siam tu sekarang ni negara Thailand. Negara kita juga kaya dengan hasil laut seperti sirip ikan yu, timun laut, rumpai laut dan mutiara. Di Sabah ada mutiara. Okey, manfaatkan hasil alam ada di bawah ni. Hasil-hasil alam penduduk ataupun orang-orang tempatan pada masa tu dia ada seni lah. Pandai buat tikar mengkuang, kain puar, dinding buluh. Itu semua kemahiran-kemahiran orang pada zaman dahulu. Sistem ekonomi, ada juga perdagangan dan pelabuhan, awak tengok situ. Dan timbang sukat ukur kita dah ada. Kita pada masa tu kita tak guna kilogram. Kita tak guna tan. Kita pada masa tu kita guna 1 ling, 2 kepul, 1 kal, 2 ling, 1 cupak, 1 gantang, 4 cupak. Ini semua ukuran-ukuran berat pada masa dahulu. Okey. Kemudian kita juga ada 16 tahir, 1 kati. 1 kati tu 600 gram. Okey, 100 kati 1 pukal. 12 sagam, mayam. Ini semua ni kita kena belajar dengan lebih mendalam lah. Kalau setakat membaca saja saya rasa
susahlah untuk kita nak memahami. Nantilah bila saya jumpa awak dalam kelas nanti, kita akan ulang balik tajuk ni. Tengok, buah keras ada, kayu manis ada, bunga cengkeh saja. Bunga cengkeh pun ada. Saya terang tu pada muka surat muka surat 7. Selain daripada tu, kita juga ada mata wang. Ini semua menunjukkan kemakmuran di negara kita pada masa dahulu. Dengan adanya apa yang saya sebutkan kepada awak ni, menyebabkan orang luar rasa jealous. Orang luar mula nak menguasai negara kita dan cuba untuk menguasai dan mengaut hasil daripada negara kita. Jadi macam-macam lah strategi diaturkan untuk nak membolot kekayaan di negara kita. Saya rasa sampai muka surat 7 saja saya terangkan kepada awak. Saya terangkan secara umum sahaja kerana hari ini kita tak dapat nak buat secara Google Meet. Ini yang boleh saya terangkan kepada awak. Saya harap awak dapat membaca dengan berulang kali dari muka surat 1 sampai muka surat 7. Nota tak payah buat lagi. Nanti kita ke kelas nanti baru saya minta awak buat nota. Ataupun awak nak buat dah sekarang ni. Tak payah buat lagi lah. Baca dulu. Yang penting baca dulu. Baca bagi faham muka surat 1 sampai muka surat 7. Saya rasa itu saja yang saya nak terangkan kepada awak. Tugasan awak hanya membaca. Saya tak suruh buat benda lain. Baca berulang kali. Baca dengan teliti. Muka surat 1 sampai muka surat berapa tadi? Muka surat 7. Salam jumpa lagi dalam PNP ataupun PDPR akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.